mana kita pernah saling bahagia, cinta dan kasih yang tulus suci. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Salam di alam maya, saudara. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat, bahagia bersama family yang dikasihi, saudara. Apa khabar saudara Muhammad Kapili? Salam Madani katanya. Begitu juga saudara Azrul Jalil. Dahsyat. Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang. Saudara Ahmad Mak. Saudara Zamri TJ. Saudara Abdul saudara Maksu dari Bukit Tajam. Puan Syarifah Hafifah BSA. Salam cinta damai katanya. Saudara Friday 14. Begitu juga saudara Jari Ahmad. DZ Ketari, salam perjuangan. Muhammad Asri Dir dari Kuantan. Mazlan Nak, apa khabar saudara Mazlan? Saudara Abdul Rahman Abdullah. Begitu juga saudara Muhammad Nazri Nasiruddin. Saudara Abdul Rahman Abdullah. Saudara Abu Samah dari Bukit Puchung 2. Puan Nurfisah Idris dari Kuala Kangsa, Perak. Saudara Pak Chu. Pak Chu ada di mana malam ni Pak Chu? Apakah Pak Chu ada di Putrajaya ke atau di Langkap dan sebagainya? Pak Chu? Saudara Kazani, moga sihat walafiat. Puan Rosmini dari Pontian, Johor. Azali Kasim, selamat malam. Jeffrey Din dari Teluk Intan. Juga saudara Khalid. Saudara Zamari LC, Ramli Abdul Rahman. Daripada Simpang 4, Melaka. Saudara Hashim Atan, selamat malam. Raja Kamal, Raja Bazian, selamat malam ku. Saudara Muhammad Nur Kaizi. Saudara Tok Abu, apa khabar Tok Abu? Cuaca panas, saudara. Puan Janariah Jamaluddin. Begitu juga Lan Final Fiqah dari Teluk Intan. Sedap nama tu. Lan Final Fiqah. Siti Fatimah. Saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan. Serta teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf. Saudara Osman Kamil. Baik, saudara. Hari ini, hari Isnin, tanggal 26 Februari. Dan 15 hari lagi kita menuju awal Ramadan. Namun, jangan lupa saudara, sudah masuk hari yang ke-1433. Virus sebut masih ada lagi berlegar di bumi kita ini. Jadi, saya harap teman-teman lakukanlah penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga keluarga. Itu yang paling penting, saudara. Saya mendoakan agar bulan puasa ini usailah hendaknya. Ya, Puan Rubidin, Mustafa Bayut, Saudara Bakar Ahmad, Richard Bakri, Saudara Osman Kamil, Saudara Zamri TJ, Saudara 14, Friday 14 katanya. Saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini bukan ceramah agama saya, saudara, sebab saya bukan ustaz yang bertauliah, juga bukanlah da'i, saudara. Kena ingat tu, apa yang saya lakukan adalah pencerahan dan culipan daripada teman-teman yang menghantar pencerahan kepada saya. Ya, Saudara Fauzi Adnan. Saudara, Islam merupakan satu-satunya agama yang menggalakkan umatnya untuk mengamalkan gaya hidup bersih, tertib dan teratur. Apa saja yang dilakukan, semuanya mempunyai peraturan dan adab yang mesti dipatuhi demi untuk menjaga ataupun menjamin kesejahteraan hidup kita. Kebersihan juga melambangkan kepribadian dan keimanan seseorang. Jika mereka ni jenis yang pengutuh, mereka lazimnya tidak mempedulikan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan ketertiban. Sudah pasti manusia seumpama ini amat rendah tahap keimanannya. Selain kebersihan, Islam juga menggalakkan umatnya supaya menjaga tata tertib dalam apa juga aktiviti kehidupan. Tujuannya ialah untuk menjamin kelancaran dan kesempurnaan. Kerana apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini, semuanya mempunyai peraturan dan tata tertib sendiri. Kita sendiri tidak boleh lari daripada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jika dikaji dari keseluruhannya, apa sahaja yang hendak kita lakukan sebenarnya adalah berpandukan kepada peraturan dan ketertiban.
Bermula daripada kita bangun tidur sehinggalah kita melapkan waktu mata sewaktu malam. Bayangkan saudara, jika peraturan dan tertib tidak dilaksanakan dalam kehidupan, pastilah tunggang langgang dunia ini saudara. Oleh itu, bersyukurlah dengan apa yang ditetapkan oleh agama. Ikutilah dengan penuh hemah dan hikmah tanpa dipersoal baik buruknya. Ingat saudara, kebanyakan manusia terdahulu dimusnahkan kerana banyaknya mereka bertanya kepada perkara yang sememangnya tidak perlu dipersoalkan. Banyak bertanya kadang-kadang kurang bertanya sesat jalan, tapi banyak bertanya membuatkan orang bosan saudara. Ya, Saudara Muhammad Ruzik Yasid, Ilyas Muhammad, Lina Arina, Saudara Muhammad Hafizan, ya, Saudara Airil Awi, Halimah Ismail, Marikan Ketam, kita juga Saudara Samsuri 59, Azwa Yusof, W1NZ, Ricky William. Baik saudara, usai saya memberi pencerahan tentang naluri kehidupan yang sewajarnya kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, kita santuni pula mutiara kata kiriman sahabat saya, Datuk Seri Said Ali, mantan Ketua UMNO bahagian ceras. Sekarang ni dia berehat dengan cucu-cucunya dan hari-hari mengantar pada saya kiriman kata-kata mutiara yang agak menarik untuk perkongsian kita bersama saudara. Katanya, jika semua harta adalah racun, maka zakat itulah penawarnya. Kalau semua harta kita itu diumpamakan seperti racun, penawarnya adalah dengan berzakat. Dan jika seluruh usia kita penuh dengan noda dan dosa, maka taubatlah ubatnya. Dan jika ada ukhuwah yang tercalar, maka santunilah ia dengan saling bermaaf-maafan. Itu santunan daripada kata mutiara kata kiriman sahabat saya, Datuk Seri Said Ali. Terima kasih Datuk. Zaidi, Datuk Gua Musang hadir. Saudara Datuk Zaidi Zain, saudara. Puan Hamidah Kamat, salam satu Malaysia. Ramzo, saudara Muhammad Fauzi Harun, Muhammad Johari, Puan Nurliza hadir. Terima kasih. Baik saudara, kita mesti saling berpesan-pesan, saling mengingat-ingatkan. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Pada teman-teman yang menyantuni dan menyunting semula live saya ini, saya tak marah, boleh gunakan, tak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap santunan atau suntingan yang anda lakukan sebelum dimasukkan dalam mana-mana media. Saudara, kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Dan ingat, ini pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi kepada warga kita supaya setiap warga kita sentiasa berinformasi. Bila saya memberi pandangan dan memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, itu prinsip kita. InsyaAllah, ukhuwah persahabatan kita akan berkekalan. Kalau rasa tak bersetuju, nak hantar kiriman, boleh. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik dan tidak celupar sifatnya, saudara. Ingat, kita warga cinta damai yang menyantuni setiap aspek kehidupan secara harmonis. Saudara, ada teman-teman bertanya, apa tajuk kita malam ini? Bicara kita malam ini, siapa tuan tanah ini? Persoalan ini perlu dijawab, selalu kita jelaskan, perlu kita ketahui dan perlu kita sedar siapa sebenarnya pemilik tanah ini, saudara. Sebelum itu, saya dapat kabar dari Jakarta. Saya lihat sendiri bahawa pimpinan di Jakarta, mereka begitu concern ataupun begitu prihatin terhadap kehidupan rakyatnya, kehidupan warganya. Terutama sekali dalam aspek keterjaminan makanan. Sebab itu, hari ini dikabarkan bahawa negara Indonesia telah pun meningkatkan kota import berasnya sebanyak 1.6 juta tahun ini. Itu tambahan kepada 2 juta yang diluluskan oleh pihak kerajaannya, saudara. Jadi menurut Kementerian Perdagangan sedang berusaha untuk mengeluarkan permit import bagi peruntukan tambahan itu. Jadi artinya yang paling penting bagi pimpinan di Indonesia adalah keterjaminan makanan rakyatnya. Saya haraplah ini jadikan amalan, ini jadikan panduan kepada pimpinan negara kita. Jangan biarkan nanti bila beras tak cukup nanti baru kelang kabut.
Indonesia awal-awal lagi dia meningkatkan import berasnya sebanyak 1.6 juta tan. Bukan sikit, 1.6 juta metrik tan. Walaupun Indonesia adalah merupakan antara pengeluar beras, tapi dia tak ekspor lagi dah sekarang. Dia simpan untuk warganya, saudara. Mudah-mudahanlah Datuk Seri Abang Mat Sabu dapat melihat persoalan ini secara lebih mantap dan jelas, saudara. Baik, dari Indonesia kita lihat apa pula khabar daripada India. Saya melihat menjelang kempen pilihan raya bulan Mei nanti, keganasan sudah pun semakin menular di negara India. Hari ini sekarangnya dikabarkan sekurang-kurangnya 2 individu termasuk seorang pemimpin politik di negeri Haryana, iaitu di utara India, telah pun ditembak mati sementara beberapa orang anggota keselamatan cedera dalam insiden tembakan yang semalam, saudara. Kejadian berlaku di bandar Bahadurgarh, Haryana, kira-kira 40 km dari ibu negara India, daripada New Delhi. Pimpinan Nafi Singh Rati itu merupakan bekas penggubal undang-undang, 2 kali dia menjadi ahli parlimen, saudara. Dan semalam dia ditembak mati oleh tak tahu siapa. Dan beliau merupakan Presiden Parti Indian National Lok Dal, INLD, yang berpenggalan di negara tersebut. Beliau katanya sedang menaiki kereta utility bersama anggota keselamatan apabila penyerang yang tidak dikenali melepaskan tembakan rambang. Itu keadaan, saudara. Suasana di India nampak gayanya sudah mula memasuki era keganasan. Ini bulan Februari, Mac, April, Mei, 3 bulan lagi. Wallahu a'lam, kita semoga ketenangan, kehidupan. Kita mengharapkan apa yang berlaku di India itu sebagai satu tauladan kepada kita, saudara. Baik, bagaimana pula daripada Pakistan? Dan untuk pertama kalinya, saudara, dari Islamabad melaporkan naib Presiden Parti Liga Muslim Pakistan, iaitu Maryam Nawaz Sharif, anak kepada Nawaz Sharif, muncul sebagai Ketua Menteri Wanita pertama di Pakistan sejak negara itu mencapai kemerdekaan pada 1947. Dulu di Pakistan mengatakan perempuan wanita tak boleh jadi pemimpin negara. Hari ini Maryam Nawaz Sharif dilantik sebagai Ketua Menteri Wanita yang pertama. Dalam usia 50 tahun, beliau dilantik sebagai Ketua Menteri bagi wilayah Punjab. Demikian menurut Speaker Dewan Perwakilan Malik Muhammad Ahmad. Beliau juga merupakan anak perempuan kepada bekas Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dan mampu meraih 220 undi berbanding sifar undi yang diperoleh calon daripada Majlis Ittihad Sunni Iftak Ahmad Khan. Artinya keseluruhan pimpinan di Dewan Perwakilan Negeri mencalonkan sepenuhnya iaitu Maryam sebagai Ketua Menteri. Wanita pertama, saudara. Bagaimana pula dengan khabar dari Gaza? Saudara lihat semalam saya mengundang Duta Besar Palestin ke studio dan beliau menceritakan, barulah kita faham sebenarnya di Gaza itu 70% penduduknya daripada 1.293 juta adalah terdiri daripada pelarian refugee, bukanlah orang asal. Penduduk asal keturunan Palestin cuma 25% katanya. Bagaimanapun, saudara, hari ini keadaan semakin gawat apabila tentera Israel telah menutup pusat pemeriksaan utama yang merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan selatan tebing barat dengan kawasan tengah dan utara wilayah tersebut. Dan sekarang ni katanya kurang-kurangnya 86 lagi rakyat Palestin maut dan 131 cedera di semenanjung Gaza dalam tempoh 24 jam. Ia sekaligus menjadikan jumlah korban serangan Israel sejak 7 Oktober meningkat kepada 29,692 orang dan 69,879 lagi cedera. Saudara, dari angka korban 29,692 orang itu, saya melihat bahawa pencerobohan Israel ke atas Gaza dan mengakibatkan 85% penduduk hilang tempat tinggal
di tengah-tengah ancaman kekurangan makanan, air bersih, ubat-ubatan dan 60% infrastruktur rosak ataupun musnah. Sebab itu saya di Washington, saya menerima khabar seorang anggota tentera Amerika yang enggan untuk pergi ke Gaza dan enggan untuk bersekongkol dengan rejim Zionis, dia mengambil tindakan nekat apabila anggota tentera Amerika membakar dirinya sendiri di luar kedutaan Israel di Washington petang semalam. Ini sebagai membantah perang di Gaza. Dia bagaimanapun dikejarkan ke hospital selepas kebakaran dipadamkan oleh pegawai perkhidmatan rahsia Amerika. Lagi itu masih dalam keadaan kritikal. Demikian menurut jurucakap Jabatan Polis Metropolitan. Saya tidak akan lagi terlibat ataupun terbabit dalam pembunuhan beramai-ramai. Itu kenyataan. Saya sebagai anggota tentera, dia tak mahu lagi melihat bagaimana kekejaman dilakukan sesama manusia. Walaupun dia bukan penganut agama Islam, tapi sebagai warga Amerika, sebagai tanda protes. Sebab itu dia menyiram minyak ke tubuhnya dan membakar dirinya. Itu keadaan saya di Amerika sekarang ni. Semakin meningkat protes di kalangan warganya. Zaman lalu seorang penduduk perasaan juga membakar dirinya di luar konsulat Israel di Atlanta. Ini tanda-tanda bahawa rakyat, warga cinta damai tidak mahu bersetuju, tidak mahu bersekongkol dengan kekejaman yang dilakukan oleh tentera Israel. Sebab hari ini, saudara, laporan saya terima juga amat menyedihkan apabila Semenanjung Gaza terus berhadapan dengan kebuluran. Di kementerian di kamp pelarian Jabalia di utara Gaza, seorang lelaki Abu Jibril, dia menceritakan bagaimana kerana sukar untuk mendapat makanan, dia terpaksa menyembelih 2 ekor kudanya. Walaupun warga Palestin memang dia tak akan makan daging kuda, tapi terpaksa. Malahan terdapat juga rakyatnya yang terpaksa makan dedak yang digunakan untuk makanan binatang atau peternakan. Malahan ada yang terpaksa makan rumput, saudara. Rumput yang disipirkan sesuai untuk dimakan, direbus dan jadikan makanan. Begitulah kebuluran yang sedang melanda bumi Gaza, saudara. Sebab itu gamaknya akhirnya Perdana Menteri Palestin hari ini di tengah-tengah pergolakan di tebing barat, beliau mengambil keputusan meletak jawatan. Jadi dengan peletakan jawatan itu, dunia menjangkakan bahawa pergerakan politik tebing barat yang ditabir oleh gerakan Fatah semakin jelas selepas Perdana Menteri Palestin Muhammad Satiyeh mengumumkan pengunduran kerajaan pimpinannya hari ini, saudara. Beliau maklumkan langkah politik baru diperlukan berikutan realiti yang berubah di genting Gaza. Katanya dia telah mengemukakan surat peletakan jawatan kepada Presiden Mahmud Abbas dan menambah keputusan itu dibuat berdasarkan perkembangan konflik di Gaza dan peningkatan insiden keganasan di tebing barat serta di Baitul Muqaddis. Memanglah keadaan itu mengejutkan rejim Amerika, rejim Zionis, tetapi itulah tindakannya. Dia kata tak ada artinya untuk dia memimpin keadaannya kalau rakyat Gaza semakin terhimpit dan bahkan terhakis dari bumi Gaza. Kita mengharapkanlah agar sesuatu kedamaian segera tercapai di bumi Gaza. Ini nak bulan puasa dah. Ramadan sebagai hampir, saudara. Baik, saudara. Ini kita balik ke negara kita, bagaimana kita melihat. Hari ini, sebagaimana kita ketahui, Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun merasmikan persidangan penggal pertama sewaktu Baginda menjadi Agong Dewan Rakyat. Tapi bagaimanapun, saudara, saya melihat ada laporan kononnya bersih satu pertubuhan NGO yang saya pun tak faham. Ini merupakan gabungan pilihan raya bersih dan adil dan katanya akan berarak kebangunan parlimen besok. Mahu mendesak kerajaan melaksanakan reformasi dan janji yang diutarakan sepanjang musim pemilihan raya dulu. Jadi dalam hantarannya bersih berkata demonstrasi itu adalah tindakan pertama mereka menuntut reformasi dilaksanakan 100%. Dan sependengar pembukaan parlimen, kami nak ingatkan kerajaan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, janji-janji yang pernah dibuat sebelum ini bermula dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010
dan Akta Rahsia Rasmi 1972 yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengisytiharkan sebarang maklumat sebagai rahsia rasmi lantas tidak boleh ditahkan. Itu sedang dituntut oleh mereka, saya. Jadi janji keduanya katanya kami ingin ingatkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan had penggal untuk Perdana Menteri dan janji ketiga mengenai Akta Hasutan 1948. Dan saya melihat kenyataan daripada Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Aliuddin Abdul Majid, katanya tiada sebarang pemberitahuan diterima oleh pihak polis berhubung penganjuran Perhimpunan Tuntutan Reformasi 100% yang bakal dijadualkan besok, saudara. Bagaimanapun poster sudah pun disiarkan, diadakan. Tapi mengikut akta polis, bagi mereka yang mahu mengadakan unjuk rasa, maka perlulah mendapat ataupun menghantar pemberitahuan kepada pihak polis. Walaupun hari ini katanya Bersih dan Adil telah pun menyerahkan notis pemberitahuan kepada polis berhubung rancangan mereka untuk berarak ke Parlimen besok. Jadi perkara itu dimaklumkan oleh gabungan tersebut menerusi satu hantaran ringkas pada akaun Facebook milik mereka. Jadi katanya Bersih selesai menyerahkan notis maklumat kepada IPD dan Wangi berkenaan aksi di Parlimen tuntut reformasi esok. Dan bagaimanapun menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Aliuddin Abdul Majid, mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012, notis pemberitahuan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 5 hari daripada tarikh berhimpun. Saya nampak, tak tahulah, mungkin kerana sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan antara pimpinan mereka, jadi mereka boleh buat macam-macam. Langgar saja peraturan. Sedangkan di bawah peruntukan Seksyen 9 dalam kurungan 1 APA 2012, notis pemberitahuan bersama dokumen sokongan perlu diserahkan 5 hari daripada tarikh perhimpunan tersebut. Jadi sebab itu Datuk Aliuddin menggesa semua pihak agar mengikut peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan di negara ini. Saya melihat kadang-kadang apabila mereka tidak lagi mahu menghormati undang-undang, susahlah negara kita, saudara. Sebab itu bagaimanapun saya melihat kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata bahawa beliau memberi jaminan semua ahli parlimen kerajaan akan memberi komitmen yang tinggi pada persidangan Dewan Rakyat sebagai respon kepada ucapan titah ucapan Tuanku. Dan kita nak tunggu jugalah siapa pula lagi yang akan menyatakan sokongan kepada BMX. Selaku Timbalan Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa komitmen beliau bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan semua ahli parlimen kerajaan untuk sesi perbahasan titah diraja yang dijadualkan besok, saudara. Sebab itu beliau hadir hari ini untuk mendengar titah diraja. InsyaAllah katanya. Beliau katanya saya bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh barisan ahli parlimen kerajaan sudah bersedia sepenuhnya untuk sesi perbahasan titah diraja bermula esok. Kami akan memberikan komitmen yang tinggi pada sidang parlimen kali ini. Itulah gambaran perjanjian aku janji Yang Hormat Presiden UMNO untuk melihat parlimen benar-benar melaksanakan tugas dan tanggungjawab setiap ahli dewannya. Sebab itu saya sebelum kita bercakap soal parlimen secara agak menarik juga apabila orang menyatakan adanya ahli PAS akan menyokong kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mula-mula tu dulu ada katanya usul undi kepercayaan, kemudian dinafikan, dan bagaimanapun ada pula mengatakan bahawa usaha-usaha sedang dibuat agar UMNO dan PAS menyantuni semula dalam muafakat nasional. Kalau boleh kata mereka nak dihidupkan semula. Jadi menurut Datuk Zahid Hamidi, dia kata saya tidak fikir mereka ikhlas dalam buat tawaran itu. Kerana yang keluar dari muafakat nasional bukan UMNO, tapi mereka. Jadi mereka menikam kita dari belakang. Mereka lakukan kerana melebihi daripada apa yang kita setujukan. Jadi menurut Datuk Zahid, dia kata saya tak rasa mereka ikhlas dalam membuat tawaran itu. Ya, sebab itu walaupun orang menyatakan bahawa PAS akan bersama dalam menyantuni muafakat nasional, tapi saya yakin warga UMNO pun tak akan menerima. Kerana cukup-cukuplah
Jangan pula kita jatuh dalam lubang yang sama dan dipatuk oleh ular yang sama. Itu gambaran politik hari ini apabila ada pihak mengatakan bahawa UMNO akan menyantun semula muafakat nasional. Jawapan itu jelas bahawa UMNO tidak mungkin untuk kembali ke lubang di mana kita dipatuk oleh ular yang sama. Saya sebagai jawapan, sebagai persiapan, besok memang lebih lantang lagi. Yang amat-amat Perdana Menteri PMX akan bercakap. Tapi sebelum itu, semalam saya tengok kenyataannya agak keras. Apabila beliau menyatakan bahawa kiranya dipulangkan terus semua wang yang dicuri daripada negara. Sekarang juga beliau boleh menyalurkan banyak bantuan untuk rakyat. Ustaz Anwar Ibrahim kata jumlah yang dicuri bukannya sedikit. Sebaliknya jumlahnya berbilion ringgit. Jadi besok tentulah lebih panas lagi Dewan akan membicarakan soal ini. Jadi semua wang curi itu menyebabkan hasil negara berkurangan dan menyukarkan kerajaan untuk memberi lebih banyak bantuan kepada rakyat. Setengah orang kurang senang dengan saya katanya. Kalaulah kita boleh ambil balik semua wang yang disakau puluh-puluh bilion tu, saya hari ini boleh bantu rakyat. Bukan sedikit. Ambil tokoh-tokoh negara, katanya seorang bilion sana, bilion sini. Bagilah balik katanya. Itu kenyataan beliau. Baik, saudara. Kita mengharapkan sesuatu dapat dilakukan oleh PMX dalam menangani kedudukan ekonomi negara yang berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi dunia, saudara. Saudara, kita kembali pada tajuk asal kita malam ini, saudara. Persoalan yang saya lontarkan. Siapakah tuan tanah ini, saudara? Jadi kita banyak orang bercakap soal perlembagaan, apa yang kita capai, perjanjian 1963. Ya. Sebelum saya nak mengulas titah tuanku di Parlimen hari ini, kita perlu kenal pasti, saudara, bahawa kita perlu tahu bahawa sebelum wujudnya perlembagaan, sebelum wujudnya apa-apa dalam saat-saat kita nak mencapai kemerdekaan, adanya kontrak sosial. Apa itu kontrak sosial? Banyak orang sebut social contract, social contract. Saudara, sebenarnya social contract itu adalah perjanjian antara tuan tanah dengan subjek. Orang tanya siapa tuan tanah? Tuan tanah raja-raja Melayu lah, saudara. Subjeknya orang Melayu, rakyat Melayu, India, China, dan kaum Bumiputera di Sabah, Sarawak. Itulah subjeknya yang kita telah pun menandatangani. Diumpamakan kita bertemu, menghadap dengan tuan tanah. Tuan tanahnya raja Melayu. Kami nak gunakan tanah ini. Orang ni kata, Cina kata dia nak berniaga, India kata nak jaga estate, orang Melayu kata nak buat ladang, nak buat sawah. Warga Bumiputera Sabah, Sarawak juga akan meneruskan kehidupan. Ada yang jadi nelayan dan sebagainya. Itulah perjanjiannya. Dan diizinkan oleh tuan tanah raja-raja Melayu. Tapi termaktub juga kenyataan dalam perlembagaan 153. Tuanku berpesan, ingat, kamu semua menandatangani perjanjian dalam social contract ini, tu Melayu itu adalah anak kita. Ini yang perlu dihayati, saudara. Tapi kadang-kadang mereka bercakap macam-macam seolah-olah mereka negara ini mereka yang punya. Ini yang kadang-kadang mereka membakar. Sebab itu saya bukan resis, saudara. Saya nak menjelaskan bahawa perlu dijelaskan bahawa sebelum apa-apa pun kita kena kembali pada social contract antara tuan tanah dengan subjek. Subjeknya rakyat jelata. Kita berjanji untuk hidup dalam keadaan yang harmonis. Saudara, kita berjanji untuk tidak mengulangi segala kebejatan masa silam. Kita berjanji di hadapan tuan tanah, iaitu raja-raja Melayu, bahawa kita nak hidup rukun dan damai. Saudara, sebab itu hari ini, Duli Yang Mulia Sri Paduka Yang Bertuan Agong menegaskan bahawa baginda tidak lagi mahu melayan mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Itu intipati titah ucapan tuanku sewaktu baginda merasmikan persidangan Dewan Rakyat hari ini, saudara. Ya, sebab itu titah baginda, bagi yang hendak bermain politik,
Itu amaran saya. Amaran tuanku bagi yang mau bermain politik, baginda memberi amaran supaya mereka tunggulah peluang tu untuk bersaing pada pilihan raya umum akan datang. Tak payah sekarang. Jadi retinya tuanku tidak akan melayan. Kamu tebuk atap ke, kamu langkah 1 ke, langkah 2 ke, langkah Kajang ke, langkah Dubai ke, langkah Jada Baik ke, 1000 langkah pun selaku ketua negara, tuanku tidak akan melayan. Sebab itu tuanku kata, ingin saya tegas ke sini, saya tidak akan melayan sebagai permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Saya melihat bahawa tuanku begitu tinggi hemahnya. Baginda tidak membahasakan dirinya sebagai better, tapi saya artinya baginda mahu bersama-sama dengan rakyat. Jadi, titah tuanku, semua pihak mestilah menerima dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Kalau ada yang nak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya akan datang. Jelas dah. Jelas kenyataan Tuanku Agong. Jadi semua ahli parlimen, ahli luar negara, dalam waktu yang sama, titah tuanku kena jaga adab. Kena jaga tata tertib dan menggunakan pertuturan yang sopan. Sebab tuanku memang dia dulu pun sewaktu belum menjadi agung, baginda telah pun memberi komen kenapa harus jadi parlimen sebegitu. Jadi sebab itu titah tuanku, saya mau ingatkan, parlimen ini adalah tempat untuk penggubal undang-undang berhimpun, untuk membuat peraturan, dan yang berhormat semua adalah penggubalnya. Titah tuanku pada 222 orang. Cuma tadi cuma 221 lah. Seorang tak datang, iaitu Presiden PAS, Tan Sri Haji Awang, dia tak dapat datang kerana menurut sisa politiknya beliau masih lagi gering dan memerlukan rawatan di pusat rawatan di Terengganu. Sebab itu, dalam titah tuanku lagi, dia kata, adalah tidak masuk akal jika penggubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Jadi, saya harap semua ahli parlimen akan menunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada dalam dewan ini. Jaga adab, jaga tata tertib, serta gunakan tutur kata yang sopan. Bukannya memaki hamun orang lain. Kalau tengok perangai ahli parlimen sebelum ini, saya pun rasa malu nak masuk ke dewan ini. Wow, jelas dah. Tuanku Agong kali ini menzahirkan isi hati baginda dengan jelas. Tidak lagi berlapik-lapik. Sebab titah tuanku katanya, kalau ikutkanlah yang lepas-lepas tu, dia kata, baginda rasa malulah nak datang. Sebab itu hari ini, tuanku Agong menitahkan supaya ahli parlimen sama ada dalam blok kerajaan ataupun pembangkang saling berganding bahu dan bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat. Ya, titah tuanku dia kata, anda semua dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan soal rakyat. Jadi kata tuanku, titah tuanku, di mata saya, kejayaan atau kegagalan negara ini bukan terletak di bahu Perdana Menteri saja. Tetapi semua 222 ahli Dewan Rakyat telah diamanahkan oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam kerajaan. Sebab itu saya katakan, kita tunggu besok perbahasan mereka, apakah mereka benar-benar melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan harapan rakyat. Semua pihak sedia maklum, titah tuanku. Keutamaan saya adalah kehidupan lebih 33 juta rakyat Malaysia. Oleh itu, saya berharap, tuanku memberi penjelasan, memberi ketegasan. Saya berharap semua ahli yang berhormat akan menumpukan usaha membela nasib hidup mereka dan bukannya untuk kepentingan parti politik dan diri sendiri. Alhamdulillah, tegas saya lihat, titah tuanku. Baginda juga mahu kecekapan proses kerja tak ambil urus. Kekitaan kerajaan juga sentiasa dinilai dan ditingkatkan. Malahan, tuanku turut menyentuh tentang karena birokrasi dalam sistem penyampaian kerajaan. Artinya kakitan kerajaan juga ditegur oleh tuanku. Bukan hanya di kalangan 222 ahli parlimen, tapi birokrasi dalam sistem penyampaian kerajaan. Sebab itu titah tuanku katanya, saya tidak suka
dengan sistem yang banyak red tape. Sebab itu kerajaan ingatkan agar meningkatkan kecekapan dan mengamal prinsip kerja berintegriti supaya pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan jayanya, saudara. Jadi sebab begitu juga dengan agensi penguatkuasa. Tuanku menjelaskan, agensi penguatkuasa, SPRM, pihak polis, tentera dan sebagainya, hendaklah menjalankan siasatan dengan lebih cekap dan cepat supaya sesuatu kes itu dapat diselesaikan dengan segera. Semua kes yang telah dibawa ke mahkamah juga mestilah segera diadili supaya kepercayaan rakyat terhadap sistem kehakiman negara sentiasa terpelihara. Jadi saya memanglah, kalau dulu orang bercakap teks ucapan ini dibuat oleh kerajaan, dibuat oleh pejabat Perdana Menteri, tapi saya melihat hari ini walaupun teks ucapan itu diserahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi saya melihat bahawa ini adalah isi hati tuanku. Benar sebagaimana yang dilaporkan bahawa Duli Amalia, Sebab Duka Baginda Pertuan Agong, dia Baginda mahu menzahirkan isi hatinya. Sebab itu titah tuanku, ini jabatan kerajaan. Sebab itu agensi penguatkuasa hendaklah menjalankan siasatan lebih cekap dan cepat. Dan tak mau lagi tinggi-tinggi, abang kata terhegeh-hegeh lah saya. So, begitu juga dalam aspek keselamatan makanan. Tentu tuanku concern. Baginda mahu kerajaan meningkatkan usaha dan galakan untuk pengeluaran barangan dalaman negara, terutamanya bekalan makanan harian dan bahan mentah. Sebab itu kata titah tuanku, usaha untuk meningkatkan pengeluaran makanan hendaklah dibuat lebih tersusun agar tahap jaminan makanan negara mencapai sasarannya. Pada masa sama, program membantu petani, penternak dan nelayan ditingkatkan agar penghasilan dan pendapatan mereka berada pada tahap tinggi. Saya melihat bahawa keprihatinan Duli Amalia Sebab Duka Baginda Pertuan Agong, dia menyentuh semua aspek, saudara. Bukan hanya di kalangan pembuat dasar, penggubal undang-undang, ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara, malahan yang seronoknya tu, saudara, speaker pun kena tegur, saudara. Speaker diberi lampu hijau, blank check. Semua ahli Dewan Rakyat, Dewan Negara, titah tuanku diingatkan supaya mempamerkan teladan yang baik sepanjang persidangan. Titah tuanku, mereka harus menjaga adab dan tata tertib selain menggunakan pertuturan yang sopan. Sebab itu titah tuanku, dia kata speaker ataupun yang dipertua Dewan Rakyat, Dewan Negara diberi hendaklah mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli parlimen yang melampau batas, termasuk mengenakan sekatan daripada menyertai persidangan selama 14 hari. Artinya, get out from the parliament. 14 hari. Speaker telah pun diberi kuasa penuh oleh tuanku, saudara. Saya mahu ingatkan parlimen, titah tuanku, ini adalah tempat untuk penggubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan, dan yang berhormat semua adalah penggubalnya. Tidak masuk akal jika penggubal sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Jadi justru itu, titah tuanku, teladan yang baik justru itu, titah tuanku, jaga adab dan tata tertib. Speaker, ada green light daripada tuanku. Boleh expel, boleh singkirkan ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara yang melanggar peraturan. Tegur suruh duduk, tak duduk, boleh gantung 14 hari. Saudara, begitu juga tentang bagaimana saya awal-awal tadi saya katakan dengan social contract antara rakyat sama rakyat, dengan bahawa tuanku melihat bahawa semua rakyat ini adalah rakyat baginda tanpa membezakan kaum. Tapi tuanku dengan jelas mengingatkan bahawa ini agama resminya adalah Islam. Itu tuanku jelas. Ya biasalah, saudara. Sebab Raja-Raja Melayu adalah sebagai pentadbir dan diperuntukkan kuasa melindungi agama Islam. Saudara. Jadi titah tuanku kata, ingat, negara ini, negara agama Islam adalah agama resmi persekutuan. Dan agama lain boleh diamalkan, tetapi tidak boleh disebarkan
kepada umat Islam. Jadi kepada mereka pendakwah, sama ada apa-apa agama lain, saya tak mau sebut satu persatu, tapi perlu berhati-hati kali ini sebab tuanku telah pun menuturkan secara jelas baginda tidak mahu mengizinkan mana-mana pendakwah agama lain untuk berdakwah agama mereka kepada umat Islam. Mereka bebas untuk mengamalkan agama mereka, tapi tak boleh disebarkan. Agama Islam hendaklah dihormati sebagai agama resmi. Bagaimanapun tuanku membimbangkan, tuanku menzahirkan kebimbangan baginda. Kerana terdapatnya generasi hari ini gagal menguasai bahasa kebangsaan. Setara takkan kita tak tahu, ada juga di kalangan ahli Dewan Rakyat yang bercakap bahasa Melayu pun terbulu-bulu. Jadi kertinya wakil rakyat sebut kena belajarlah cepat-cepat bagaimana mau menguasai bahasa Melayu. Sebab kita tuanku bahawa menurutnya saya telah perhatikan setelah 60 tahun Malaysia dibentuk, ada kalangan generasi sekarang gagal menguasai bahasa kebangsaan dan gagal memahami budaya kaum lain. Begitu juga hubungan antara kaum masih belum sempurna. Masih ada generasi hari ini selain bergagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya, mereka juga gagal untuk menyantuni kehidupan dalam sebuah keluarga yang harmonis. Oleh itu, tuanku, saya minta supaya kerajaan merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmonis. Pepatah Melayu ada menyebut, tuanku pun mengingatkan bahawa ini bumi Melayu. Jadi kata tuanku, pepatah Melayu ada menyebut, meluntur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi kalau kita hendak melahirkan generasi masa depan yang bersatu padu, hendaklah saling memahami dan kita mesti bentuk mereka sejak dari kecil, tuanku. Bagaimana pula yang lain? Tuanku nampak gayanya bersetuju dengan tindakan yang amat bawa Perdana Menteri melaksanakan langkah kerajaan memperkenalkan langkah penjimatan drastik dan melaksanakan pemberian subsidi bersasar. Sebab tu baginda menzahirkan kekecewaan baginda apabila dimaklumkan apabila kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar selepas berada dalam kedudukan defisit fizikal sejak 1998. Inilah selalu saya katakan, raja yang berjiwa rakyat, yang sentiasa melihat tentang kehidupan rakyat. Sebab tu, tuanku mempersoalkan sama ada beban hutang itu yang mau ditinggalkan oleh pentadbiran negara kepada generasi muda nanti ataupun bagaimana. Sebab tuanku sedar kerajaan sukar melaksanakan projek pembangunan atau memberikan suntikan kewangan untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi kesan daripada susulan keadaan kewangan yang lemah. Sebab itu, dasar baru perlu terus diperkenalkan bagi melengkapi dasar nasional agar pendekatan negara lebih menyeluruh. Saya melihat seluruhan intipati kenyataan Duli Yang Muhammadiyah yang di Pertuan Agong begitu jelas mau melihat kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni semua aspek. Aspek keselamatan, keharmonian, beragama disentuh. Soal bahasa ditekankan. Begitu juga soal hutang-hutang. Tentulah tuanku menzahirkan rasa yang amat sedih melihat negara masih lagi berada dalam hutang yang banyak. Kesan daripada, selalu saya katakan dulu, bahawa kerajaan hari ini mewarisi hutang oleh pimpinan terdahulu. Sebab itu baginda menekankan tak mau lagi nak tengok politik. Tak mau lagi wakil-wakil rakyat berpolitik. Untuk tempoh sehingga pilihan raya akan datang ni, laksanakan tugas dan tanggungjawab anda, santuni semua, elakkan berpolitik dan bangunkan negara. Itu yang paling penting saya rasakan. Saya dalam kita bercakap soal negara ini atau tanah ini siapa punya, saya agak tertarik hati saya apabila saya mendengar 2-3 hari lepas iaitu fellow Majlis Profesor Negara Datuk Dr. Teo Kok Siong. Dia bukan warga Melayu saya, sebab dia berpandangan bahawa katanya negara ini ada tuannya. Malahan
sebelum penjajahan lagi. Tuannya adalah orang Melayu dan negara ini ada sejarahnya. Saya rasa perkara ini perlu dihebahkan, perlu diwawarkan supaya semua orang faham. Jadi kalau negara ini ada sejarahnya, mereka disebut terus terang saya. Dia sebut, dia kata orang Cina dan India datang ke sini, mereka menumpang hidup atas ihsan orang Melayu. Dan orang Melayu menerima mereka dengan memberi kerakyatan. Itu kenyataan beliau dalam satu wawancara dengan media sosial. Dan dalam keadaan begini, saudara, saya teringat semalam bila saya berbicara dengan tuan yang terutama, duta besar Palestin ke Malaysia. Sebab beliau menyatakan sejak 1948, warga Palestin menerima kehadiran siapa sahaja ke bumi Palestin dengan hati yang terbuka. Termasuklah warga Yahudi pun. Walaupun dengan perjanjian Balfour yang dibuat oleh British, yang didukung oleh Amerika dan sebagainya, warga Palestin menerima dengan baik, memberi mereka kerakyatan, tinggal hidup harmonis dalam sebuah negara yang indah, sebuah negara yang cukup makmur. Tapi apa jadi hari ini? Jadi kenyataan daripada Datuk Dr. Teo Kok Siong ini perlu kita hayati, saudara, agar apa yang berlaku di bumi Palestin tidak berulang di negara kita. Beliau selaku tokoh sejarah, dia menegaskan sebarang bentuk pengiktirafan etnik tidaklah boleh bersifat 100% kaum-kaum. Asimilasi merupakan satu proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Jadi selaku profesor, walaupun beliau berketurunan bukan Melayu, beliau mengakui bahawa negara ini ada tuannya dan tuannya adalah orang Melayu. Dan itu yang beliau tekankan, memanglah kenyataan beliau mendapat tengkangan, serangan dari pihak tertentu. Jadi begitu juga bila menyentuh soal kampung, sejarah kampung-kampung, sama. Ia dibentuk dan dibangunkan bersama. Jadi tidak sepatutnya ada pihak yang mahu menuntut, ini perkampungan ini dari dulu lagi milik kami. Tak boleh. Sebab itu dari awal tadi saya katakan bahawa kita ada perjanjian kontrak, yang social contract antara tuan tanah dan subjek. Selalu kena pahatkan. Kita kena jelaskan pada generasi yang akan datang. Kita juga perlu ditekankan pentingnya untuk setiap warga kita menghayati rukun negara, saudara. Saya dulu pernah, selalu saya sebut juga, saudara. Tapi sejak akhir ini tak menyebut. Tapi perlu juga saya sebut, saudara. Dalam rukun negara ini, tiap-tiap rakyatnya kalau boleh, mesti disebut, mesti dihayati. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Artinya, setiap rakyat negara kita ini, kalau mereka tidak percaya adanya Tuhan, jawab mudah satu saja. You can get out from my country. Anda boleh keluar daripada negara ini sebab kita tidak menerima mereka sebagai rakyat. Kerana itulah prinsip utama rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Soal kamu nak meluk agama apa, itu hak kamu. Tapi jangan lupa, agama resmi, agama persekutuan adalah agama Islam. Yang kedua, ini penting, adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Setiap rakyat mesti setia pada raja dan negara. Jangan pelekehkan, jangan cakap sembrono. Raja adalah payung negara, payung rakyat, tempat kita berteduh. Sebab itu hari ini bila tuanku bertitah, seharusnya dihayati dan dilaksanakan. Kita tak boleh lagi nak menerima kehadiran mereka. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Saudara, ini paling penting. Supremacy of the Constitution. Sebab negara kita ni ada perlembagaan yang diwujudkan, berasaskan daripada macam mana saya katakan, the social contract. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Apa pun negara kita ni ada undang-undang. Jangan main terjah saja. Dan akhir sekali adalah kesopanan dan kesusilaan. Saya mengharapkan agar Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan, menteri-menteri yang ada hubungan dengan rakyat dapat menerapkan. Okey, sekarang ni saya lihat dalam beberapa majlis rasmi, nampak gayanya alhamdulillah
Kebanyakan majlis-majlis resmi kerajaan, lagu negaraku adalah menjadi wajib untuk dimainkan. Dan semua mereka yang hadir menyanyikan lagu negaraku. Alhamdulillah, artinya kita menghayati lagu negaraku. Tetapi saya kata perlulah, kalau boleh ada penggubah yang hebat-hebat, gubahkanlah satu lagu tentang rukun negara. Saudara kena ingat, saudara, di Indonesia dia ada Pancasila, macam rukun negara juga. Dan sesiapa yang melanggar Pancasila, kalau negara kita ni adalah rukun negara, sesiapa yang melanggar Pancasila, mereka akan dihukum sebagai treason atau sebagai pengkhianat. Hukumannya tak ada lain, saudara. Hukumannya bukan main-main. Saya ingat lagi waktu saya berbual dengan Allahyarham Bapak Suharto. Dia kata Malaysia ada rukun negara, kami ada Pancasila. Pancasila itu adalah kerukunan untuk hidup di bumi Indonesia. Tidak boleh melanggar. Siapa-siapa yang melanggar Pancasila dianggap sebagai pengkhianat dan hukumnya terlalu berat. Begitu juga kita di Malaysia, seharusnya diperkukuhkan. Saudara, Saudara Jaka Linglung dia kata bolehlah menjemput Kok Siong dalam live saya. InsyaAllah saya sedang mencari alamat nombor telefon dia, saya akan jemput beliau untuk berbicara tentang ini realiti saya. Edi Tahir naikkan cukai, banyakkan cukai tapi masih tak mencukupi. Sebab apa? Sebab tak telus dan ketirisan. Senang lari cukai. Edi, saya rasa dengan titah begini dan ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasal pertama saudara telah pun dilaksanakan, iaitu menangani derita rakyat, bantuan dan sebagainya. Ini masuk pasal kedua, pelaksanaan undang-undang hukum, dan mereka tak terkecuali. Sebab itu saya berulang kali mengatakan, tunggu, perlu ada mahkamah khas untuk membicarakan mereka yang terjebak dalam korupsi. Lebih daripada itu saya tak mau cakap lagi, saudara. Tetapi saya melihat bahawa ketegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab tu apa nak kata perkatalah. Saya dengar juga wacana macam Yani satu kolom dalam media sosial Yani. Saya bersetuju juga pandangannya. Apabila dia kata begitulah Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni kaki tangan kerajaan. Sejak beliau tidak menjadi Menteri Kewangan, tak ada pun cerita bonus untuk kaki tangan kerajaan. Tapi sekarang ini diwujudkan balik apabila pemberian, bukan pemberian bonus, pemberian sementara. Nilainya bukan sikit, 2,000. Dan saya juga mendengar ada satu pemanggil tu, dia kata saya bersyukur dan berterima kasih pada kerajaan kerana saya dapat RM2,000, saya kerja dengan kerajaan. Dan isteri saya juga dapat RM2,000. Artinya pasangan suami isteri itu ada RM4,000, saudara. Sebab tu dia kata dia hairan bagaimana rakyat boleh memaki hamun pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah ini cara balas budi Yang Amat Perdana Menteri mengusahakan di saat negara tak cukup duit, di saat negara masih berhutang, di saat beliau mewarisi hutang 1.5 triliun, tapi masih lagi difikirkan untuk memberi bantuan kepada kaki tangan kerajaan. 2,000. Kalau suami isteri 4,000, saudara. Kalau anak dia pula dalam satu rumah tu jadi kaki tangan kerajaan, dapat juga 2,000 dan 6,000, saudara. Ini bukan untuk pegawai B40 ke bawah, saudara. Ini bukannya KSU, ketua-ketua pengarah, tidak. M46 tak silap saya. Dia bawah. Jadi artinya kaki tangan kerajaan, pelayan pejabat, pemandu, 2,000, saudara. Kalau isterinya bekerja, sama ada dia jadi tukang cuci kat pejabat pun dapat 2,000. Dan kepada mereka yang pencen, tak ditinggalkan, tak dilupakan, bagi 1,000. Kalau suami isteri tu pencen, dapat 2,000, saudara. Untuk menghadapi musim-musim bulan puasa yang akan datang. Dan bukan hanya kepada mereka yang pencen, yang tak ada pencen pun. Yang tak ada pencen ni selalunya kebanyakannya adalah warga angkatan tentera. Sebab mereka kerja tak sampai 20 tahun, mereka memilih untuk berhenti awal, bersara awal. Bila bersara awal tak ada pencen. Pun asalkan kamu pernah menjadi kaki tangan kerajaan, masih dapat RM1,000. Saya menyangkakan, saudara, terus terang saya melihat kenyataan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan kalau kita ada banyak duit lagi, banyak kita nak bagi pada rakyat. Artinya 2,000 itu
bukan terhenti setakat itu. Saya yakin akan ada imbuhan-imbuhan ataupun unjuran-unjuran kewangan yang akan disalurkan asalkan negara kita berada di landasan yang baik. Jadi sebab itu saya bukanlah nak membodik saya, tidak. Saya bukan kaitan kerajaan. Saya tak ada pencen, tapi saya melihat bahawa pada teman-teman yang dapat wang, terutama kaitan dengan kerajaan, guru-guru, 2,000 bukan sedikit saudara. Guru selalu kahwin dengan guru. RM4,000. Hebat. Tapi belajarlah berterima kasih. Ini tidak. Media sosial makin hamun saja. Ya saudara. Cik Su, Draman. Saya sebenarnya, saya bukan apa. Saya memberi pandangan secara tulus dan ikhlas. Saya tak ada apa pencen pun sebab saya bukan dunia saya, bukan kaitan kerajaan. Saya lah bekas wartawan. Wartawan mana ada pencen. Wartawan duit EPF pun umur 68 dah habis dah. Dah langsai dah, tak ada apa. Tapi saya merasakan bahawa saya berharap agar warga kita belajar erti bersyukur. Kerana saya memegang kepada prinsip, kalau kamu bersyukur, Allah SWT akan gandakan lagi. Saudara, jadi saya Cik Su dia kata, syukur saya pesara dapat 1K. Alhamdulillah. Saudara Adi dia kata, anak menantu saya dapat 2,000. Bayangkan saya, anak dan menantu, 2 sekali 4,000. Tak seronok ke saya? Cuma dapat duit tu, janganlah berbelanja sakan pula. Ini masalah orang kita. Kalau duit dapat banyak begitu, nak berbelanja, beli tu beli ni, maka harga barangan naik nanti. Sebab bila demand itu tinggi. Kalau barang naik, kita mengeluh pula, tak cukup lah barang. Relax. Dah tengok duit dalam bank, ada 2,000 seorang, suami isteri ada 4,000. Berbelanjalah seadanya. Bukan untuk bermewah, sebab akan datang lagi. Sebab itu, saudara Richard Bakri, dia kata terbaiklah PMX jaga rakyat. Saudara Cik Su. Terima kasih Cik Su, sekuntum wang merah untuk saya. Dan soal percukaian apa semua tu, biarlah. Itu kaki tangan pegawai di Kementerian Kewangan yang memikirkan. Soalnya, cukai ke nilai mata wang, turun naik apa semua itu mereka ada pegawai yang ditugaskan. Negara meletakkan mereka di kedudukan yang tinggi. Biarlah mereka menentukan. Kita ni yang tak pandai ekonomi nak komen apa hal. Kadang-kadang saya cakap terang saudara, saya melihat teman-teman hantar kiriman kepada saya senyum sendiri. Seolah-olah dia pakar ekonomi saudara. Ini kadar kenaikan ringgit kita begini. Pasaran saham kita begini. Saya tengok yang hantar tu, saya pun tengoklah. Saya tengok dia punya latar belakang. Minta maaf, saya tidak mau menghina. Tidak. Latar belakang apa? Bukan cikgu pun saya. Latar belakang buruh biasa saja. Buruh biasa saja. Tapi nak bercakap soal ekonomi. Seolah-olah dia sudah pun explore peringkat global. Saya kata, ya Allah. Barang tu naik kerana begini. Apa ini? Duit kita susut kerana begini. Tengok-tengok dia apa? Bekas peneroka. Bercakap soal ekonomi. Jadi saya kata, biarlah orang yang berilmu bercakap soal ilmu mereka. Kalau sakit, biarlah doktor yang bercakap. Kita tidak mahu engineer yang memperbaiki basikal untuk bercakap soal kesihatan. Kita tak mahu pula doktor bercakap tentang bagaimana nak repair kereta. Nak repair kereta, nak repair ke basikal, nak repair enjin dan sebagainya, ada insinyurnya. Insinyur kereta motor. Sakit perut, sakit kaki, sakit mata, ada doktornya. Doktor pun bukan satu bidang saya. Sakit mata, itu doktor pada pakar mata. Sakit tekak, sakit mulut, sakit telinga, ENT, ear, nose and throat. Sakit perut, itu doktor ada masing-masing kepakaran. Jadi janganlah tunjuk kita pandai. Saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, dia tak adalah 100% dia pandai, tapi dia meletakkan. Sebab itu, bila orang bertanya dengan dia, Bang Datuk Seri tentang kedudukan mata wang kita ni, merosot, dia kata nantilah tanyalah Gubernur Bank Negara. Sebab memanglah bercakap tentang soal kedudukan mata wang kita, Bank Negara yang menentukan. Mereka yang menentukan tentang kadar dan sebagainya, biarlah dia yang jawab. Nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap, nanti orang kata, ini nak politik saja. Itu keadaannya, saya harap saya. Kalau kita nak bercakap, pada-padalah saya. Nak marah boleh. Tetapi terima kasihlah orang yang memberi. Saya rasa kalau orang lain yang jadi Perdana Menteri, saat-saat negara
menghadapi kesukaran ekonomi, rasa-rasanya tak dapat tu saudara. 2,000. Satu rumah kalau suami isteri 2,000, 4,000. Kalaulah suami isteri tu dapat 2 atau 4,000, anaknya pula jadi pegawai ke atau pekerja kerajaan, 6,000 saudara. Bukan sikit. RM6,000, $6, bukan $6 million saudara. Dan saya mengharapkanlah supaya apa tindakan yang dilakukan oleh PMX ini, matlamatnya tak lain adalah untuk menyelamatkan negara. Jadi kita harus beri tegur. Janganlah kita kata, mereka yang buat salah, yang melakukan korupsi, biarlah. Biar mereka itu yang menangani persoalannya. Bukan kita jatuh hukum sebab kita ada hakim, kita ada mahkamah, kita ada penguasa, laksanakan tugas. Ya saudara, saya hari ini sebenarnya saya cukup seronok bila saya menatap titah ucapan Tuanku yang saya nanti-nantikan sejak awal baginda menaiki takhta. Ternyata baginda melaksanakan apa yang pernah dilafazkan oleh Tuanku bahawa kali ini baginda bercakap dari hati ke hati baginda, mau melihat rakyatnya aman sejahtera. Kita jumpa lagi. Jangan lupa saudara, besok, malam besok saya mengundang pakar ekonomi negara Yang Mulia Tengku Razili Hamzah untuk datang ke studio dan kita berbicara tentang rahsia yang tak tersingkap. Banyak yang kita perlu tahu. Nah, kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.